Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih kerana masih lagi bersiaran kita pada malam ini. Bersama dengan saya Iswardi Morni di Iswardi Morni Official. Alhamdulillah, di hari apa ini, Selasa. Hari Selasa ini kita berkesempatan untuk nak bersama-sama dengan rakan-rakan semua. Terutama kita mengupas isu-isu semasa, sama ada dari segi politik, ekonomi, especially bila melibatkan negara, kerajaan dan juga kita, kehidupan kita sehari-harian sebagai rakyat marhain, rakyat biasa ini. Dan kita melihat dalam konteks seorang rakyat yang meninjau daripada secara umum, secara akar umbi. Dan daripada situ kenapa kita ambil concern, ambil berat sangat mengenai perihal isu ekonomi negara dan politik negara ini, kerana kita tinggal di dalam negara ini. Dan suka atau tidak kita tinggal di dalam negara ini, dan suka atau tidak dalam keadaan yang ada sekarang ini, kita memerlukan situasi di mana negara ini akan sama ada going for a better or going for a worse, dan kita akan meninggalkan negara ini dalam keadaan is going for a better or going for a worse. Okay, this is very interesting sebab okay, so saya tengah check audio dulu. Saya mohon kepada kawan-kawan dan rakan-rakan semua supaya kalau boleh share video yang video pada malam ini bersama, sharekan kepada kawan-kawan di dalam YouTube, di dalam Facebook, di dalam Instagram dan sebagainya. Saya tengah cuba saya punya apa orang kata, phone baru. Bukan phone baru. Yalah, kita tengah try setting baru ni. Saya pun macam tak familiar sangat dengan keadaan. Terima kasih kepada rakan-rakan sekalian. Salam reformasi daripada pelbagai tempat. Nur Juliana, Amir, Sahlia, bagi panas malam ini, Otai Cheng. Okay, insyaAllah bagi panas kita tengoklah. Frederick Lau, terima kasih. Ramli dan sebagainya. InsyaAllah kita akan melihat daripada Kota Kinabalu, Sabah, Adi Putra. Adi Putra dari KK. InsyaAllah saya akan ke KK nanti. Hopefully tidak lama lagi saya akan ke KK untuk bersama dengan rakan-rakan di Kota Kinabalu dan juga rakan-rakan di Sabah. Sebelum itu berkemungkinan besar saya akan ke Pahang pada bulan September, bulan 9 ni. Bulan 9 ni saya akan ke Pahang, dijemput oleh rakan-rakan daripada Pahang. So insyaAllah saya yalah di Pahang lah, betul lah di Pahang. Cuma saya kena tengok jadual saya. Kita dalam pada kita berpolitik ni, kita pun ada kerja hakiki kita juga kan. So dalam kita ada kerja hakiki, kita pun berpolitik, jadi kita kena utamakan kerja hakiki sebab itu kerja cari makan. Politik ni adalah satu bidang lain di mana yang kita nak kena kita di mana kita minat politik dan juga ekonomi. Kerana apa? Kerana benda inilah yang menentukan hala tujuan negara kita. Terima kasih kepada yang menonton. Kita nak warm up ni ambil masa sikit. Biasanya kalau saya pakai laptop, saya akan ada warm up session saya. Warm up session saya ni macam ada music dan sebagainya kan. So yang ni tak ada warm up session, tahu-tahu start je terus start. So kita akan menyentuh mengenai dua perkara utama, mungkin 2 atau 3 perkara utama, iaitu mengenai ekonomi. Saya akan bercakap tentang faktor ekonomi, dan bila kita bercakap tentang ekonomi, kita kena melihat indikasi-indikasi kepada ekonomi. Dan kenapa daripada faktor ekonomi itu kita melihat bahawa ketidakperluan untuk kita nak ambil alih kerajaan buat masa ini. Kenapa ketidaktentuan ini menyebabkan saya katakan bahawa tidak wajar untuk kita ambil alih kerajaan dalam keadaan ekonomi kita sekarang ini. Dan walau apa saja justifikasi sekalipun, kita dapat katakan bahawa kalau sesiapa saja yang cuba mengambil alih kerajaan dalam keadaan ekonomi kita yang semakin meruncing dan terdesak ini, maka sebenarnya dia telah mengkhianati rakyat sebenar-benarnya. Walaupun mandat asalnya pada kita, tetapi telah diambil alih. Tapi kalau kita ambil alih dalam keadaan dia terdesak sekarang ini, maka saya katakan bahawa kita telah mengkhianati rakyat. Sekali lagi. Mungkin ada ramai daripada kalangan-kalangan sahabat yang tidak bersetuju dengan saya, tetapi itu hakikat. Kita kena terima kejadian dan hakikat tersebut. Sebab itu saya kata, number one yang perlu kita tahu apabila kita bercakap tentang ekonomi, bahawa kenapa kita tak boleh ambil alih kerajaan sekarang ini. Kita kata, ekonomi sekarang ini berlaku teruk hanya kerana kerajaan PN tidak pandai memerintah. Betul, partly betul, tetapi bukan entirely. Even kerajaan PH memerintah sekalipun, keadaan ekonomi sekarang ini, kita terkesan dengan keadaan ekonomi global yang ada.
So we are talking about global economy yang mana memberi impact kepada negara kita. So bila kita bercakap tentang global economy yang memberi impact kepada negara kita, nak atau tidak nak, PH sama ada PH atau PN atau siapa pemerintah sekarang ini, keadaan ekonomi kita akan teruk. COVID salah satu penyebab utama kepada keadaan ekonomi. Kemudian disebabkan oleh COVID itu dan juga disebabkan penurunan harga minyak dan sebagainya, menyebabkan keadaan ekonomi kita semakin teruk dan semakin teruk. So whoever is taking over the power, tidak ada formula untuk menyelesaikan masalah ini kerana itu adalah global pandemic. Bukan pandemik, tapi global recession yang berlaku secara global. Dan suka atau tidak, benda itu akan menyebabkan negara will go down the drain dalam keadaan suka atau tidak, mahu atau tidak mahu. Okey, itu yang kita kena tahu. Kenapa saya berkata demikian? Kenapa saya emphasize benda ini? Kerana kita kena tahu bahawa suasana sebegini, keadaan ekonomi begini, kalau sekiranya kita ambil alih kerajaan dalam masa yang terdekat ini, kita akan menyebabkan ketidakstabilan politik tu akan menyebabkan ekonomi kita semakin teruk. Dan kalau kita tengok dalam saya baru baca The Edge, kalau tuan-tuan perempuan ada masa untuk baca The Edge, salah satu indikasi kepada keadaan ekonomi kita adalah overnight policy rate, OPR. Dan OPR untuk hari ini telah diturunkan kepada 25 basis point BPS kepada 1.75%. Disebabkan impact of the COVID-19 pandemic on the global region is severe and the Malaysian economic activity contracted sharply in the second quarter of the year due to the measure introduced to contain pandemic. Dengan erti kata lain, kalau kita tengok, OPR atau overnight policy rate daripada bank negara diturunkan sebanyak 25 basis point, menyebabkan kita punya OPR kita jatuh sehingga 1.75. OPR ni adalah satu kaedah untuk kita nak bank untuk menentukan berapa interest rate dia nak kenakan kepada peminjam. Interest rate dia nak kenakan kepada peminjam. So daripada situ kalau kita tengok bahawa bila dia reduce OPR menunjukkan bahawa ketidakbolehan peminjam-peminjam nanti untuk membayar. So bila peminjam kurang meminjam, jadi dia nampak bahawa demand kurang dalam pinjaman. So dia kena kurangkan OPR bagi memastikan the price is competitive, bagi memastikan orang akan terus meminjam dan bagi memastikan kebolehbayaran rakyat-rakyat dalam meminjam kepada perkara-perkara kepada benda-benda yang dipinjam. Jadi benda ini kalau tidak berlaku, kalau sekiranya OPR ini tidak berlaku, kalau OPR ini tidak dibuat dan tidak dilakukan dalam kadar segera, berkemungkinan banyak di antara kita tidak mampu untuk membayar loan ataupun kalau ada yang nak buat loan, dia takut nak buat loan. Kerana ketidakpastian rakyat dalam menentukan sama ada mereka boleh membayar pinjaman tersebut atau tidak. Impact dia apa? Impact dia besar kalau kita tengok. Impact dia terlalu besar sehingga kalau kita tengok dalam keadaan yang ada sekarang ini, mahu tidak mahu dia memberi impact kepada contohnya properties, dia memberi impact kepada otomotif, pinjaman dan sebagainya. Jadi orang takut untuk meminjam. Jadi bila orang takut untuk meminjam dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil, maka disebabkan ketakutan orang untuk meminjam, disebabkan oleh itu kita tengok dia semakin kurang dan semakin kurang. OPR ini juga mengindikasikan kepada, ialah kalau kita tengok kerajaan cuba untuk nak bounce balik pinjaman kerana apa saya boleh sebut dari itu, nak atau tidak dalam ekonomi, dalam pasaran yang kita ada sekarang ini, kita memerlukan rakyat sentiasa membeli, meminjam. Dia ada aktiviti itu kena ada. Dan kalau tidak ada measure yang dilakukan sebegini, maka itu menyebabkan rakyat dalam keadaan bertakut dan berhati-hati untuk membuat pinjaman. Itu yang kita kena pastikan supaya benda itu tidak berlaku dalam masa yang terdekat ini. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Zul Imran kerana share-share di dalam grup-grup yang ada di dalam kita punya rangkaian, insya-Allah. Bismillah. Panas. Okey. So apa kesan perkara ini? Jadi baru-baru ini kalau kita tengok hari ini juga AirAsia menyatakan telah keluar satu news daripada AirAsia. AirAsia External Auditor raised material uncertainty relating to going concern. Bahawa ada satu audit opinion yang telah dikeluarkan mengenai AirAsia dan mengatakan bahawa AirAsia sekarang ini menghadapi situasi saya katakan situasi keuangan yang agak kritikal di mana menurut Ernst & Young bahawa budget carrier iaitu AirAsia ini telah mencatatkan kerugian bersih sebanyak 283 juta untuk Disember 31, 2019. Dan juga
current liabilities ataupun asset liability semasa dia berbanding dengan aset semasa dia melebihi 1.84 bilion. So daripada situ kita tahu bahawa keadaan AirAsia ni agak tenat. Dan kita tahu apa yang berlaku kepada MAS. Sebelum ini saya nyatakan bahawa suka atau tidak kerajaan kena ambil alih dan bail out MAS. Tetapi kerajaan PN ni nampaknya dia tak bail out MAS. Saya tak tahu kenapa dia tak bail out MAS. Ada orang kata kenapa nak kena bail out MAS? Bukan kita kata dulu bail out dia tak bagus ke? Saya kata bailing out satu agensi yang menawarkan menawarkan tahap pekerjaan yang ramai kepada pekerja-pekerja adalah sesuatu yang esensial, terutama dalam keadaan ekonomi yang ada sekarang ini. Bayangkan kalau sekiranya kerajaan tak take over ataupun tidak mengambil measures untuk memastikan pekerja tidak hilang pekerjaan, itu saya kata kesannya adalah direct kepada ekonomi. Impactnya adalah direct kepada ekonomi. Bayangkan, katakanlah pekerja MAS itu, katakanlah saya pun tak tahu berapa, let's say ambil 10,000 orang. 10,000 orang, katakanlah daripada mereka 80% terkesan dengan kejadian ekonomi yang ada sekarang ini. 80% yang hilang pekerjaan bermaksud kehilangan daripada segi dana keuangan negara kita, daripada segi perbelanjaan rakyat-rakyat kita. That is why saya tak nampak daripada segi ekonomi. Impact hari itu kalau kita tengok kerajaan memberikan teks ucapan orang kata ekonomi jangka pendek, pelan ekonomi, pelan jana semula ekonomi negara penjana yang diumumkan pada 5 Jun 2020, kita tidak nampak impak dia dalam jangka masa yang kita harapkan sekarang ini. Kononnya kita memperkasakan ekonomi, melonjakkan perniagaan, merangsang ekonomi, dengan secara keseluruhan terdapat 40 inisiatif bernilai 35 bilion di bawah penjana. Kita tidak nampak secara khususnya bagaimana perkara tersebut boleh menjanakan ekonomi. Dan bagi saya 35 bilion itu adalah satu jumlah yang tidak besar. Sebelum ini Zafrul kata bahawa kerajaan kita ada duit yang cukup, dana yang cukup untuk nak menangani masalah COVID. Itu yang saya kata bahawa apabila kerajaan pintu belakang take over negara dalam keadaan mereka tidak tahu what's going on inside the country, apa yang berlaku di dalam negara ini, mereka mengambil dalam keadaan mereka tidak bersedia. Sebab itu saya kata dalam situasi yang ada sekarang ini, apa yang saya boleh nyatakan bahawa keadaan ekonomi kita sebenarnya, benda dah berlalu, tetapi saya cerita juga, kalau sekiranya tidak berlaku pengkhianatan, kita dah ada plan untuk menghadapi COVID. Kita dah ada plan. Tapi pengkhianatan itu berlaku, plan itu tak boleh nak di-execute. So, bila diambil alih oleh Zafrul, dia dalam keadaan tak tentu arah. Dia pun tak tahu nak buat apa. Dia ambil dalam keadaan tengah-tengah kemelut. Di tengah-tengah kemelut. Itu pun ada orang argue, itu bukan pengkhianatan, dia kata. Kalau bukan pengkhianatan, kita nak panggil itu apa? Agong dah setuju. Agong setuju kerana tak ada kerajaan. Kenapa tak ada kerajaan in the first place? Itu soalan kita sebenarnya. Kenapa tidak ada kerajaan in the first place? Sebab kamu khianat. Lepas tu terbaru itu saya kata, dalam keadaan itu, Zafrul tak tahu nak buat apa. Kemudian dia buat announcement, dia kata, keuangan kita stabil. Masa itu, saya buat announcement, saya kata, sepatutnya dalam keadaan ekonomi kita tengah bagus, rating kita tengah bagus, kita jangan usik tunai yang kita ada, kita buat pinjaman. Dan kita kena buat pinjaman sekurang-kurangnya 30 bilion untuk kita nak menyelamatkan ekonomi kita dalam menghadapi situasi for the next 1 year, 12 months, 12 bulan. Kita kena buat pinjaman sekurang-kurangnya 30 bilion. Sebaliknya Zafrul, dia buat announcement, dia kata, tak ada, kita tak perlu buat pinjaman. Wang kita cukup. Duit kita cukup. So, dia guna belanja duit tu. Akhirnya, dia tahu, dia umpama mencurah air di atas pasir. Keadaan awal pandemik, dalam keadaan kita tak boleh nak bekerja, duit 40 bilion tu tak cukup. So by the time dia tahu duit tak cukup, masa tu dia announce nak buat pinjaman. Dia nak buat pinjaman dalam keadaan rating rate negara dalam keadaan teruk. OPR kalau kita nak turun, dalam keadaan teruk, rating rate yang teruk, berkemungkinan besar interest rate tu akan lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Jadi itu saya kata perancangan yang dia orang buat ni adalah perancangan yang tak betul. Sepatutnya dia buat pinjaman awal, kemudian duit yang dana yang ada 40 bilion yang dijimatkan oleh Pakatan Harapan dahulu digunakan dalam jangka masa dan tempoh yang kemudian. Which is bila dah habis dah dana yang digunakan pada tempoh yang kita pada awal pandemik itu, maka lepas itu barulah digunakan duit tunai yang kita ada kalau sekiranya kita tidak lagi diberi pinjaman yang dibenarkan. Itu merupakan kaedah yang bukan saya punya kaedah. Ini common. This is a common
method yang digunakan oleh mana-mana negara sekalipun dalam menghadapi situasi COVID ini. And this is a common thing. Tapi dalam keadaan pasaran yang tidak menentu sekarang ini, kita nak buat pinjaman macam mana? Sedangkan awal dulu, keadaan ekonomi masih lagi, orang kata, boleh diselamatkan. Pinjaman boleh lagi diadakan. Sekarang ini nak atau tidak, nak suka atau tidak, kita tak boleh nak buat pinjaman lagi dah. Sebab seluruh dunia sekarang ini terkesan dengan COVID ini. Sepatutnya awal-awal dulu dah kita bercakap tentang pinjaman. Awal-awal dulu dah kita bercakap tentang kredit. Tetapi masa itu Zafrul kata, oh kita tidak. Kita negara kita bagus. Sampaikan PH kena maki, PH kena maki hamun. Sebab kononnya PH tidak pandai mentadbir negara, PH menipu, PH kencing. Sekarang ini tengok siapa yang kencing, siapa yang menipu. Sebab itu saya kata indikasi-indikasi ekonomi OPR diturunkan sehingga 25 basis point. Kalau kita tengok Asia buang pekerja, Asia dalam keadaan menghadapi global recession yang teruk. Kalau kita tengok MAS, company besar, perhotelan. In fact, Muhyiddin sendiri kata bahawa industri pelancongan untuk pulih mengambil masa 4 tahun. Ada orang tanya kepada saya, kenapa ambil masa 4 tahun? Dia kata, sebab apa? Number one, untuk human trial itu berkesan, untuk human trial itu berjaya, sekurang-kurangnya mengambil masa 2 tahun. Okey, COVID itu setahun, human trial 2 tahun. Katalah human trial itu berjaya, okey 3 tahun kita nak recover, kemudian untuk mengembalikan keyakinan pelancong dan juga negara-negara lain untuk membuka negara will take 1 more year. That's why 4 tahun untuk kita mengembalikan pelancongan, industri pelancongan itu kepada negara. That maksudnya apa di sini? Kita nak merancang sesuatu, ekonomi itu, bukan setakat kita kena merancang dalam tempoh masa 12 bulan, 24 bulan. Tapi kita kena tengok for the next 4 to 5 years. Berkemungkinan impact COVID ini menyebabkan ekonomi kita bounce tu lambat daripada biasa. Kalau dulu pada recession 1997, kita bounce pada tahun 1999-2000. Lebih kurang dalam 3 tahun. Lebih kurang lah. Sekarang ini berkemungkinan 3-4 tahun untuk dia nak bounce balik ekonomi. Jangan kita compare dengan bursa saham. Saham-saham ni. Saham-saham ni dia ada naik, dia turun berdasarkan kepada spekulatif yang kita buat. Itu lain cerita. We are talking about real economy. We are talking about daily economy kita. We are talking about pekerjaan kita. Kita bercakap tentang putting food on the table. Kita nak tengok daripada segi jumlah pekerjaan, jumlah bisnes dan sebagainya yang boleh menjanakan pendapatan ekonomi kepada individu-individu di dalam negara kita. Ramai kawan-kawan saya yang buat bisnes, sama ada tak kisahlah bangsa Melayu, Cina, India, yang mengeluh sekarang ini kerana bisnes itu tak boleh nak jalan. Semalam saya tengah dobi kan, saya tengah dobi, saya tanya dengan orang tu, dia nak tutup kedai dobi dia, owner ke? Dia kata, oh dia kata bukan owner. Sepatutnya tutup pukul berapa? Sebab saya dobi tu pukul 9. Oh, dia kata saya sepatutnya tutup pukul 6, tapi kita bagilah tutup pukul 9. Masa tu dekat pukul 10 dah, kan, sebelum saya live. Saya kata, kenapa tutup lewat sangat? Dia kata, kalau tutup awal sangat, dia punya pendapatan tak boleh nak return tu, tak boleh nak buat bayaran balik kepada pinjaman-pinjaman dia kata. So, dia tutup lewat sikit. Tak apalah dia ambil risiko tu. Kemudian saya tanya dia, daripada segi jualan, macam mana sales dobi ni? Dia kata sangat kurang berbanding dengan hari-hari sebelumnya. It will pick up. Dia akan pick up. Dia sekarang ni, it's a matter of survival. Dan siapa yang boleh tahan dan survive dalam ekonomi yang ada sekarang ini, itu yang paling penting dalam kita melihat ekonomi yang ada. Okay. That is why kita dah tengok ekonomi dalam keadaan teruk, benda-benda macam tu. That is why bila Mahathir kata dia nak take over balik negara ini untuk menyelamatkan negara, persoalan saya adalah menyelamatkan daripada apa? Menyelamatkan daripada apa? Dia kata menyelamatkan daripada Perikatan Nasional. Okey, betul. Perikatan Nasional bagi GLC kepada pengurusi, kepada MP ni, MP2 dan sebagainya. Kita dia bagi kepada YB ni, YB tu sebagainya. Okey. For me, saya tak kata benda tu betul, tapi benda tu bukanlah yang paling damaging. Not in the short run. Bukanlah benda tu paling damaging in the short run. Tak. Benda tu tidak damaging in the short run. Bagi saya, yes, it's damaging, but in the short run, it's not damaging. Dan kita kena tengok, dalam masa 3 tahun lagi kita ada pilihan raya. Maksimum lah 3 tahun. Kalau sekiranya berlaku pilihan raya dalam masa 3 tahun. Tapi kalau tidak berlaku pilihan raya dalam masa 3 tahun, katakanlah dia berlaku dalam masa terdekat, whatever happen, kita tahu benda itu tidaklah terlalu damaging. Tetapi apa yang lebih damaging daripada itu? Mengambil alih kerajaan. Mengambil alih kerajaan dalam keadaan ekonomi kita tidak stabil, dalam keadaan politik kita tidak stabil adalah lebih damaging daripada kita membiarkan sekarang ini dia orang mentadbir kerajaan sebagaimana apa yang sepatutnya. Ada orang tak setuju dengan saya, tak apa.
Ini kita berbeza pandangan. Saya katakan bahawa kalau kita ambil alih kerajaan sekarang ini, kita mewujudkan lagi uncertainties. Uncertainties will take years, months and years untuk dia nak recover balik. Okey, saya bagi contoh. Kalau sekiranya kerajaan dia ambil alih sekarang ini, apa kemungkinan besar yang akan berlaku? Pelabur dia akan berasa tidak confident. We are not talking about outside investors, we are talking about inside investors. Pelabur-pelabur tempatan tidak akan yakin dengan keadaan ekonomi yang ada kerana ketidakstabilan politik itu sendiri. Kita mungkin tidak berperang macam Palestin ataupun rusuhan macam di Thailand. Tetapi dalam keadaan dan situasi yang ada sekarang ini, pelabur tidak yakin bahawa kalau mereka masuk ke dalam negara kita, tidak berlaku lagi another coup d'etat, tidak berlaku lagi another kudeta ataupun rampasan kuasa yang boleh memberi impact dan efek kepada pelaburan dan juga orang kata perniagaan mereka di negara kita. Kita tak nak perkara tersebut berlaku. That is why Parti Keadilan Rakyat tegas dalam perkara ini mengatakan bahawa bila masa kita jatuh kerajaan hari itu, let's become pembangkang and let's become pembangkang yang bagus. Ada orang tak setuju, dia kata, kau nak jadi pembangkang, kau jadi pembangkang lah, kami tetap nak jadi kerajaan. Kami melihat beyond us. Kita melihat beyond diri kita sendiri. Kita kena melihat lebih daripada diri kita sendiri. Kita kena melihat bahawa kita sebagai individu, kita sebagai parti, kita sebagai organisasi, lebih daripada itu, kita kena melihat rakyat. Dia bukan, it's not a matter of kita jadi pembangkang ke, kita jadi kerajaan ke. Soalannya, are we creating a stable government? Kalau kita take over kerajaan sekarang ni, are we sure yang we will create a stable government? Sure ke kita bahawa kalau kita take over nanti kerajaan itu akan stabil? Kalau Mahathir jadi Perdana Menteri, kerajaan itu akan stabil? Berapa pasti kita kalau kita ambil alih kerajaan nanti 100% orang tidak akan melompat? Apa jaminan kita bahawa kerajaan tidak akan bertukar lagi for in the next 6 months katakan? Jadi persoalan itu yang kita kena bangkitkan, yang kita kena soal, yang kita kena tanyakan. Kerana rakyat sekarang ini bukan berkira-kira siapa jadi kerajaan. Rakyat sedang berkira-kira esok aku nak makan apa. Rakyat sedang berkira-kira esok aku punya kerja tu secure atau tidak. Rakyat sedang berkira-kira aku boleh tak bagi makan anak bini aku. Dia bukan kisah dah sekarang ini siapa jadi kerajaan. And the moment kita take over kerajaan, kita will be kambing hitam yang disalahkan kerana keadaan ekonomi kita yang sebagai teruk. So, how to go forward? Macam mana kita nak meneruskan usaha kita sekarang ini? That is why saya kata kerja kita adalah menghasut. Itu kerja pembangkang. Menghasut macam mana? Menghasut memastikan bahawa kerajaan ini tidak melakukan onar, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, tidak melakukan membuat polisi-polisi yang bertentangan dengan benda yang tidak sepatutnya, tidak betul dan sebagainya. Benda itu yang patut kita lakukan. Macam mana kita nak melakukannya? Caranya adalah dengan kita melihat kepada polisi-polisi, kita melihat kepada action mereka, kita melihat kepada tindakan mereka dan kita buat desakan. Sekarang ini kita ada social media macam YouTube, macam Facebook dan sebagainya. Banyak polisi-polisi kerajaan berubah. Kita tengok cerita TikTok dahululah, kita tengok Aisuam lah dan sebagainya. Banyak polisi-polisi kerajaan berubah disebabkan oleh situasi yang disebabkan oleh tekanan daripada rakyat, netizen-netizen yang ada dalam kita nak menekan kerajaan supaya tidak melakukan sebagaimana yang mereka cuba lakukan. Baru-baru ini ada usaha untuk menukar speaker Dewan kerana ialah speaker Dewan itu adalah daripada Kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Kalau sekiranya mereka nak menukar speaker Dewan, mereka kena lakukan di dalam Dewan itu sendiri. Dia tak boleh berlaku macam Perak dahulu kan, sehingga speaker tu kena angkat kerusi dia. Dalam Dewan, prosedur dia macam ni. Dia kena ada sama ada written atau angkat tangan. So, maka hendaklah dinyatakan, okey, cadangan dah ada. Dia bekas SPR punya pengurusi dan juga Azlina Osman dilantik menjadi timbalan speaker. Bahawa mereka ini dicadangkan menjadi speaker dan timbalan speaker. Okey. Kemudian nama itu diusulkan. Sama ada diterima atau tidak di dalam usul itu terpulang kepada speaker yang ada sekarang. Itu terpulang kepada speaker yang ada sekarang. Adakah diterima atau tidak? Itu speaker sekarang ini punya kerja. Dia boleh atau tidak boleh diterima, itu terpulang kepada speaker sama ada mereka boleh menerima atau tidak perkara tersebut. Persoalan utamanya, saya tertarik Julai ini, minggu depan, lebih kurang dalam minggu depan. Kalau kita tengok, the next sidang parlimen is going to be on the, I think next week lah. Next week. Next week atau the next week. Next week. Sidang parlimen ni akan melihat sama ada kita mampu atau tidak menggerakkan demokrasi sebagaimana yang kita gerakkan. Kenapa? Dalam menentukan speaker,
Katakanlah ada 2 nama speaker, mereka kena membuat undian. Dan bila mereka kena membuat undian, majoriti yang akan menyokong nama speaker itu, maka speaker itu akan dilantik menjadi speaker yang baru. Okey. Katakanlah ada 2 calon dan penentuan ini it's very interesting kerana apa? Baru kita melihat sama adakah kerajaan yang ada sekarang ini ada majoriti atau tidak. Adakah kerajaan yang ada sekarang ini ada majoriti atau tidak? Kita kena faham. Mereka nanti akan buat secara bertulis. Dia kena tulis di atas kertas. Bila tulis di atas kertas, kita tak tahu sama ada yang tulis itu daripada pembangkang ke daripada kerajaan. This is going to be very interesting. Bayangkan, kita tak akan tahu. Melainkan bila kita buka, okay, katakanlah ada 2 nama, A dan B. A ni katakanlah sekarang punya speaker, B adalah cadangan daripada PN. Kemudian dia kata, okay, orang ini mengatakan A. A yang menulis A pun kita tak tahu siapa di kalangan ahli Dewan Rakyat tersebut yang mengatakan A. Jadi daripada situ, it's going to be very interesting. Sebab kerajaan sekarang ini, dia nak tukar terus tanpa ada undian. Sedangkan prosedur kalau kita baca peraturan mesyuarat, mengatakan bahawa prosedur untuk menukar speaker adalah kena melalui undian. Kena melalui undian majoriti ahli Dewan yang hadir. So, majoriti ahli Dewan yang hadir itu akan menentukan nanti sama ada kerajaan sekarang ada majoriti atau tidak. Okay. That is why saya nak melihat perkara ini, it's going to be very interesting. Dia ada satu isu yang sangat menarik untuk kita nak bawakan. Dan saya nak bawa benda ini nanti kepada insyaAllah lah kalau ada kelapangan saya nak pergi ke parlimen. Tapi saya tak rasa saya boleh masuk ke parlimen kerana parlimen ni sekarang ini dikatakan ditutup untuk public. Public tak boleh masuk ke dalam parlimen. Tapi tak apa, kita akan tengok dalam situasi yang ada sekarang. So, perkembangan terbaru, okey, habis dah cerita tentang parlimen tu. Perkembangan terbaru baru-baru ini, bagi siapa yang tak tahu, Anwar Musa, Setiausaha Agong UMNO, saya rasa dia tak jadi Setiausaha Agong lagi dah. Saya rasa dia diganti dengan Ahmad Mazlan. Tapi tak apalah, Anwar Musa mengatakan bahawa Perikatan Nasional, Muafakat Nasional iaitu UMNO dan PAS sekarang ini rallied behind menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Malah menyatakan bahawa sekiranya berlaku snap election, mereka masih lagi mendukung Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Now, this is very interesting. Kerana apa? Number one, apa yang dikatakan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang tuntas dan bukanlah sesuatu yang boleh dipercayai. Bukan kita kata kita tak boleh percaya kepada UMNO atau Anwar Musa. Saya percaya kita memang tak boleh percaya pada dia orang pun. Tetapi veteran-veteran UMNO menyatakan sebaliknya di dalam kenyataan ini. Kerana dia kata apa? Kita nanti umpama, ini menurut bukan Khalid Samad, Syaril Samad. Dia kata bahawa kita umpama Fidel. Fidel ni, kita bermain orkestra, dia ada biola kecil. Biola kecil ni jumlah dia ramai. Tetapi dia kat belakang sebagai backup je. Backup je. Yang di depan walaupun dia tak ramai, Muhyiddin ni walaupun dia tak ramai, tetapi dia jadi Perdana Menteri. Jadi persoalan ini yang akan dibangkitkan dan akan dipersoalkan oleh pemimpin-pemimpin dan juga pengikut-pengikut serta penyokong-penyokong UMNO. Dia kata kenapa kita dengan keadaan kita ada 39 kerusi, PAS ada 18 kerusi. Sedangkan mereka, kalau tolak dengan UMNO yang melompat tu, mereka ada lebih kurang 12-13 kerusi saja. Mereka menjadi Perdana Menteri. Kerusi-kerusi UMNO yang melompat ke dalam Bersatu sebelum ini, di dalam PRU 15 akan datang, akan diambil balik oleh UMNO. UMNO tak akan bagi kerusi-kerusi itu kepada Bersatu. UMNO tak akan bagi kerusi-kerusi itu kepada Bersatu. So, kalau UMNO tidak bagi kerusi-kerusi itu kepada Bersatu, bagaimana Bersatu hendak diangkat menjadi Perdana Menteri? Jadi ini dilihat oleh orang-orang Bersatu sebagai satu permainan. Permainan daripada Anwar Musa, daripada UMNO, hanyalah sekadar untuk menyedapkan keadaan politik yang ada sekarang. Bila tiba masa nak pilihan raya nanti, dalam pembahagian kerusi yang akan ada nanti, kita akan lihat pergaduhan yang amat besar di kalangan mereka. Number one, saya selalu kata bahawa Bersatu tidak ada grassroots yang kuat. Bersatu tidak ada grassroots yang kuat. Bila Bersatu tidak, kalau kita tengok dalam Pakatan Harapan, kita selalu kata Amanah tidak ada grassroots yang kuat. Kalau Amanah tidak ada grassroots yang kuat, Bersatu lagi tidak kuat daripada grassroots. Sekurang-kurangnya Amanah ni dia dah bertapak sejak 2016. Bersatu baru bertapak lebih kurang 2017-2018. Dan bila bertapaknya mereka, kebanyakan mereka ini datang daripada bekas-bekas UMNO berbanding dengan Amanah, bekas-bekas PAS. Bila bekas-bekas UMNO masuk ke dalam Bersatu dengan harapan bila menang Perdana Menteri, mereka boleh memegang jawatan.
Jadi bukan kata semua orang bersatu begitu, tetapi ada di antara mereka yang menjadi grassroots bersatu itu bukan untuk menjadi grassroots bersatu, tetapi mereka mengejar jawatan. Bila jawatan sudah tidak ada, keadaan sudah tidak ada, mereka tahu mereka berada dalam keadaan terkontang-kanting, tidak tahu nak ke mana selepas ini. Nak tak nak, mereka kena kembali kepada UMNO. Kemana naturally politik mereka hendak pergi? Saya selalu kata, Azmin hendak ke mana? Zuraidah hendak ke mana? Muhyiddin Yassin hendak ke mana? Mahathir hendak ke mana? Syed Saddiq hendak ke mana? Mazli Malik hendak ke mana? Secara politiknya, mereka hendak ke mana selepas ini? Sebab apa? Mereka ini semua pertama tidak ada parti. Kemudian, even Azmin sendiri pun tak ada parti. Dia cuba buat parti sendiri, tetapi dengar ceritanya parti itu belum lagi diluluskan. Dan even kalau diluluskan sekalipun, bagaimana dia nak menyaingi parti sebesar UMNO, sebesar PAS, sebesar PKR, sebesar DAP, sebesar Amanah? Berapa banyak dana yang diperlukan? Adakah dia akan bertanding di semua tempat? Kalau kita tengok UMNO itu sendiri, PAS bertanding di lebih 140 kerusi, UMNO bertanding di lebih 100 kerusi. 100 kerusi dan menang hanya 41, 40 lebih kerusi, 39, bukan. Dia menang almost 40 something. Dia menang 40 something sebelum ada yang melompat selepas itu masuk ke dalam bersatu. Jadi dalam situasi politik yang ada sekarang ini, kalau kita tengok, ditambah pula ekonomi yang sekarang teruk. Bagi saya, kita sebagai Pakatan Harapan, forget about taking over the government. Dalam keadaan sekarang ini, kita fokus kepada PRU, gunakan kesempatan yang ada, kita beritahu kepada rakyat kelemahan-kelemahan pemerintah yang ada. Kita beritahu kepada rakyat kelemahan-kelemahan yang mereka ada, kelemahan-kelemahan yang mereka telah lakukan. Mereka tidak lain tidak bukan hanya menjanjikan pangkat, darjat, kedudukan, jawatan, gaji kepada orang-orang pengkhianat-pengkhianat yang melompat ini ataupun mereka sekutu-sekutu mereka. Bak kata, saya tak ingat siapa yang kata tadi. Kita kena berterima, I think Anwar Musa kot dia kata. Kita kena berterima kasih kepada Muhyiddin kerana Muhyiddin lah menyebabkan kita kembali berkuasa. Dia kata berterima kasih kepada Muhyiddin, bukan berterima kasih kepada rakyat. Sebab rakyat tidak pernah bagi mandat kepada UMNO untuk berkuasa. Rakyat buang UMNO pada PRU ke-14 yang lepas. Tasik Chini adalah contoh terbaik di mana kalau dikata sebelum ini, kalau PAS bergabung dengan UMNO, memang menang besarlah kita. Kalau kita tengok, merosotnya undi PAS 30% di Tasik Chini. Penyokong-penyokong PAS 30% undian mereka merosot. Dan sebaliknya mereka mengundi calon bebas. Walaupun calon bebas hanya mendapat 1,500, tetapi 1,500 di kawasan di mana tidak ada parti besar bertanding. Tidak ada parti besar bertanding adalah sesuatu yang memalukan bagi Barisan Nasional. Sebab kalau kita tengok rupa-rupanya on the ground, sebab lebih 70% orang keluar mengundi on the ground di peringkat bawahan. Di peringkat bawahan, bukan semua pengikut-pengikut PAS itu walak. Yang peringkat atasan-atasan je lah. Sanggup lah nak bawa bendera UMNO, sanggup nak bawa bendera BN, jilat balik ludah mereka yang kahak mereka buat dahulu, haktui mereka tu, mereka sanggup nak buat balik, itu tak apa. Itu peringkat atasan. Tetapi peringkat bawahan ini, kalau kita tengok, kebanyakan mereka berfikir secara waras. Dia sekarang ni pening lalat. Dia kata, aku nak sokong BN ni kenapa? Bertahun-tahun aku lawan BN. Berpuluh tahun, bukan bertahun. Berpuluh tahun aku pergi lawan Barisan Nasional. Tiba-tiba sekarang ini, aku dibagi arahan untuk pergi pangkah logo Barisan Nasional. Jadi cerita selama ini yang ulama duk cakap tentang haram fatwa itu, fatwa ini, dalil itu, dalil ini dan sebagainya. Jadi macam mana cerita itu? Adakah dulunya haram sekarang jadi halal? Rakyat dah pening. That is why, dalam pilihan raya yang akan datang, kita kena ingat, gabungan di antara UMNO dan PAS belum tentu menghasilkan satu kekuatan yang besar kepada penyokong UMNO dan PAS. Kalau sekiranya kita pandai main isu ini. Sebab itu, dalam situasi yang ada ini, dalam keadaan yang ada ini, kita kena pandai main isu. Isu inilah yang kadang-kadang orang-orang kita tak berapa reti nak main. Bila kita nak pandai tak reti nak main, itu yang kita jadi kalah. Baru-baru ini, Syed Saddiq, ada orang tanya, kenapa Syed Saddiq dah give up dah? Dia kata give up, dia tarik balik saman kepada Bersatu. Sebab saya tahu dia give up. Sebab dia tidak ada grassroots untuk support dia dalam situasi. Dan dia kata bahawa image Syed Saddiq sekarang ini dah makin buruk. Image dia daripada yang budak good boy, sekarang dia jadi the bad boy. Kerana apa? Dia tidak ada grassroots yang berbentuk dia untuk memastikan bahawa dia sentiasa ke depan.
dia sentiasa baik, dia sentiasa, image itu. It's all about perception. Politik is about perception. Macam mana kita nak main persepsi kita kepada rakyat. Dan kalau sekiranya benda itu tidak kita lakukan dengan baik, maka kita tidak akan dapat membawa rakyat, membawa image yang baik kepada rakyat. Akhirnya kita akan kalah dalam permainan kita sendiri. Dan saya takut ini merupakan ahli politik termuda dan terpendek usia politiknya. Sebab Syed Saddiq tak tahu ke mana dia lagi lepas ni. Mungkin dia boleh join PKR atau DAP kot. Kalau dia nak lah. Tapi being Mahathir punya loyalist, saya tak tahu ke mana dia punya politik selepas ini. Sebab itu saya kata kalau kita nak lagi jadi loyalist kepada seseorang pun, kita kena tengok latar belakang orang itu. Selagi mana dia berada dalam situasi dia tidak mampu untuk menggerakkan masa ke depan, mass ke depan, dan tidak membawa satu polisi yang jelas dalam reform dan sebagainya, rakyat tidak akan mudah percaya kepada beliau. That is why kalau kita tahu dalam situasi yang ada sekarang ini, mahu tidak mahu, kita akan nampak bahawa Mahathir punya kapal tidak kelihatan. Syed Saddiq, Mazli, Azmin dan juga geng-geng pengkhianat dia, kapal-kapal mereka, perahu-perahu mereka, jangan kata kapal, perahu mereka pun tidak kelihatan lagi. Kita tidak tahu hala tuju politik mereka. Kita tidak tahu ke mana mereka selepas ini. Kerana kuasa politik ini tidak lain tidak bukan sekarang ini ditentukan oleh UMNO. UMNO dan PAS sekarang ini berkira-kira untuk memastikan bahawa kemenangan itu milik mereka. UMNO tahu dia tidak boleh menang Malaysia ini tanpa PAS. Sekarang ini UMNO sedar dia perlukan PAS. Dan PAS pun sedar dia perlukan UMNO. So mereka ini saling memerlukan di antara mereka. Tetapi mereka boleh pergi tanpa bersatu. Bersatu Muhyiddin. Apatah lagi tanpa bersatu Mahathir. Itu lagi boleh pergi. Bagi mereka bersatu ini adalah satu bebanan. Azmin ni bebanan, Zuraidah bebanan, Muhyiddin adalah bebanan. Dan mereka tahu this is in the long run. Bukanlah suatu yang sukar untuk mereka nak melepaskan bersatu ini daripada ikatan mereka. Dan paling kurang kalau mereka tak melepaskan bersatu pun, mereka boleh bagi bersatu itu beberapa kursi. Dengan cerita 15 kursi. So, ke depan, kita tengok dia dalam situasi yang agak sukar. Kesimpulan saya boleh kata kat sini, 2-3 malam saya duduk cakap benda yang sama. Kerana mungkin ramai yang tidak tahu benda ini, ramai yang tak masuk kepala. Saya nak bagi tahu, ada orang kata Pakatan Harapan akan kalah dalam pilihan raya yang akan datang. PRU kalau diadakan, kita Pakatan Harapan akan kalah. Saya katakan anda bukan Tuhan. Saya pun bukan Tuhan. Saya tak kata dia akan kalah, saya tak kata dia akan menang. Dia bergantung kepada bagaimana kita memanipulasikan keadaan, bagaimana kita menggerakkan masa, bagaimana kita menggerakkan channel ini, bagaimana kita menggerakkan situasi yang kita ada sekarang. Saya live. YB Akmal Nasir pukul 1.30. Kalau kita tengok Syed siapa nama dia? Syed Shah sekarang ini dah mula start. Syukri, AMK dah mula start. Semua dah mula menggerakkan jentera-jentera kita. Kita akan terus bergerak, kita akan terus berjalan. InsyaAllah saya akan pergi ke another state selepas ini. Bulan 8 ni saya ada full schedule. Yang ini Sarawak, kemudian saya ingat bulan 8 atau bulan 9 ni saya akan ke Sabah, kemudian ke Pahang. Saya akan pergi a few places dan saya akan rotate sehinggalah pilihan raya itu akan berlaku. InsyaAllah. So please support me. Not me. Please support us. And the only ways kita boleh support, saya akan jual merchandise baju. Saya akan jual baju nanti. Saya akan jual bendera keadilan. Saya harap pilihan raya ini kita akan buat keadilan. Saya akan buat website. Dalam website tu kita boleh purchase barang-barang yang kita nak purchase. Support us. Itu je cara. Di samping kita dapat merchandise. Saya tak nak nanti orang bagi duit, bagi macam tu saja kepada saya. Saya tak nak. At least kalau you bagi sesuatu, you dapat balik dalam bentuk merchandise. Itu je cara kami nak buat dana. Itu je cara anda nak boleh contribute. Dan apa tugas saya dan kawan-kawan saya, kami akan sentiasa pergi from town to town. Kita akan pergi daripada negeri ke negeri. Kita akan memastikan, kita akan round untuk memastikan bahawa kita bina kekuatan sehingga the next election, insyaAllah. Sekian saja daripada saya malam ini. Terima kasih. Saya akan buat announcement. Minta maaf kepada Bina Negara 3.0 kerana saya tak start lagi untuk sort kepada Bina Negara 3.0. So sabar, maaf sangat. So Bina Negara 3.0 akan saya sortkan tidak lama lagi. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tidur awal-awal. Assalamualaikum.